Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan dalam Buletin Pagi 29 Jun. Tajuk utama hari ini, lelaki lemas manakala rakannya masih hilang. Rakyat Malaysia penerima rebat bil elektrik tertinggi dunia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Seorang lelaki maut akibat lemas ketika mandi di pantai Teluk Batik, Lumut, Perak. Mangsa S. Emmanuel Raj, 21 tahun, ditemui terapung dihanyutkan arus kira-kira jam 6.55 petang semalam sebelum disahkan meninggal dunia. Rakan mangsa Arvinias, 22 tahun, dilapor masih hilang. Kedua-dua mangsa dikatakan ke pantai berkenaan untuk mandi bersama 6 rakan lain. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Manjung, Pegawai Bomba Kanan 2 Abdul Hazhar Ismail berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian jam 6.09 petang. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa masih dijalankan. Perkhidmatan Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru tidak terjejas walaupun berlaku kebakaran di Wad Perubatan Perempuan 1 semalam. Dalam satu kenyataan, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ Dr. Aman Rabu berkata, ia berikutan wad bangunan 1 tingkat itu bukanlah bangunan induk di hospital berkenaan. Dalam kejadian kira-kira jam 3 petang semalam, 52 pesakit berada dalam kompleks Wad Perubatan Perempuan. Daripada jumlah itu, 24 pesakit berada dalam wad yang terbakar sebelum diselamatkan. Pesakit dan waris dipindahkan ke lokasi lain di HSA untuk sementara waktu atas faktor keselamatan. Ia bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan serta rawatan pesakit dapat diteruskan. Siasatan masih dijalankan untuk mengenal pasti punca kebakaran. Rakyat Malaysia yang berada di Semenanjung adalah penerima manfaat rebat tertinggi bil elektrik meliputi beberapa sektor dan semua isi rumah di Asia Tenggara dan dunia. Rebat berkenaan diumumkan kerajaan bertujuan bagi meringankan beban rakyat terutama ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Diskaun ke atas bil elektrik Tenaga Nasional Berhad TNB meliputi semua isi rumah di Semenanjung Malaysia di bawah pakej Rangsangan Ekonomi PRE 2020 diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 27 Februari lalu. Kategori perniagaan yang terjejas akibat COVID-19 terutamanya sektor pelancongan menerima diskaun 15% bagi penggunaan elektrik selama 6 bulan dari 1 April hingga 30 September. Diskaun termasuk peruntukan RM500 juta bagi menyediakan diskaun kepada sektor pelancongan. Diikuti diskaun 2% untuk sektor komersial, industri dan pertanian serta semua isi rumah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengumumkan diskaun antara 15% dan 50% di bawah kadar diskaun berperingkat berdasarkan penggunaan elektrik sehingga had 600 kWh sebulan atau RM231.80 sebulan untuk bangunan kediaman. Pakej bantuan tambahan juga disediakan kerajaan kepada semua pelanggan domestik dalam bentuk manfaat penggunaan elektrik percuma sehingga RM77 sebulan. Bersamaan penggunaan elektrik sehingga 300 kWh pertama untuk tempoh 3 bulan pelaksanaan PKP dari April hingga Jun 2020. Pelanggan domestik yang menggunakan elektrik antara 601 dan 900 kWh sebulan menikmati diskaun 10% dari April hingga September 2020 merupakan tambahan 8% selain kadar diskaun 2% sedia ada. Pelanggan yang menghadapi kesukaran dari segi kewangan pula boleh menghubungi TNB untuk membuat pelan pembayaran selepas PKP.
Majikan perlu memainkan peranan memastikan prosedur operasi standard SOP dilaksana dengan betul dan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM untuk mengambil langkah pencegahan COVID-19 khususnya dalam kalangan warga asing. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pelbagai SOP dibangunkan bagi setiap sektor memandangkan Malaysia kini memasuki fasa pemulihan daripada pandemik berkenaan. Katanya sejumlah 60,298 warga asing disaring sehingga Sabtu lalu. Daripada jumlah itu, 2,575 kes atau 4.3% dikesan positif. Mengulas kebimbangan kes positif dalam kalangan warga asing, beliau berkata KKM mempunyai mekanisme tertentu untuk mengekang penularan jangkitan terhadap rakyat tempatan. Mengambil contoh kluster pedas di Negeri Sembilan dan Melaka, beliau berkata 9 kes yang dilaporkan setakat jam 12:30 hari semalam adalah daripada saringan ulangan. Mereka sudah dikuarantin kerana terdedah kepada kes positif sebelum ini. Pihak berkuasa tempatan PBT di Perak disaran mengeluarkan lesen perniagaan secara harian kepada golongan penjaja dan peniaga kecil. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, Datuk Nurli Ashilin Muhammad Razi berkata, sistem seumpama itu boleh membantu penjaja dan peniaga kecil menjimatkan kos berbanding amalan sekarang peniaga perlu membayar lesen secara bulanan atau tahunan dengan caj yang lebih mahal. Jadi mungkin yang membezakan orang kata perkhidmatan ini adalah daripada segi PBT itu bersedia atau tidak. Dia kena buat persediaan untuk mengadakan lesen-lesen, melonggarkan SOP. Jadi dia akan mengikut kepada keadaan semasa di PBT. Katanya sistem seumpama itu telah dilaksanakan Majlis Perbandaran Nanjung sejak 21 Mei lalu. Beliau ditemui selepas merasmikan siri video seni kreatif Start di Black House Koloni Karyawan Amanjaya Port di Ipoh. Inisiatif sama turut disaran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Johor kemarin yang meminta kerajaan negeri dan PBT mengambil langkah lebih proaktif bagi memudahkan urusan perniagaan termasuk mempercepat pengeluaran lesen perniagaan. Keperluan melanjutkan tempoh moratorium pinjaman kewangan tidak lagi mendesak jika keadaan ekonomi negara kembali rancak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata pendirian itu diambil susulan pandangan daripada pihak berkaitan termasuk usahawan dan bank. Sehubungan itu, katanya keperluan melanjutkan tempoh moratorium yang sepatutnya berakhir September depan memerlukan kajian secara mendalam. Tapi kita sudah dengar semua pihak, kita sudah dengar rintihan usahawan, ya. Kita sudah dengar dari pihak bank negara pun sudah bagi pandangan, ya. Belum ada kata putus, sudah pasti keputusan akan dibuat kerana lepas September ni, betul terakhir moratorium September, ya, 6 bulan ya. Ia sudah mengurangkan beban, berjaya mengurangkan beban peniaga. Khususnya PKS, ya, banyak mendapat faedah, banyak membantu. Maknanya apabila itu sebabnya prioriti kita ini adalah untuk menggerakkan sektor ekonomi ini. Ya. Jadi kalau bergerak ekonomi maka lebih rancak pertumbuhan, maka keperluan untuk melanjutkan moratorium berkuranganlah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program menjana ekonomi digital at Jeli di Pondok Perdana Bukit Bunga Pondok Moden, Jeli, Kelantan. Program dihadiri kira-kira 100 usahawan dalam talian di sekitar daerah ini. Lebih 600 mat motor terperangkap selepas 2 lokasi tumpuan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT diserbu pihak berkuasa melalui ops tutup khas semalam. 2 lokasi membabitkan kawasan rehat dan rawat RNR Lancang dan RNR Cenur disasar dalam operasi bersepadu berkenaan. Timbalan Pengarah 1 Jabatan Siasatan Polis Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Muhammad Nazri Hussein berkata 600 penunggang motosikal diperiksa dengan 358 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas dikeluarkan. Susulan itu 20 motosikal disita. Antara kesalahan dikesan lesen dan cukai jalan tamat tempoh serta pengubahsuaian motosikal yang mengundang bahaya. 3 penunggang motosikal dikesan berada di bawah pengaruh dadah dan daun ketum, manakala 7 lagi kesalahan alam sekitar.
12 pegawai dan 52 anggota polis Diraja Malaysia PDRM terbabit dalam ops tutup khas ini. Operasi bermula jam 2 petang turut dibantu 5 daripada Jabatan Alam Sekitar JAS serta 10 daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Melalui ops sama, ada penunggang motosikal yang dikesan menunjukkan aksi berbahaya selain berlumba antara satu sama lain. Operasi berakhir jam 7 malam dan kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Daerah IPD Tebeloh untuk tindakan lanjut. Dua kedai jahit dikendalikan warga asing di Plaza Idaman Ibu Negara digempur Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL semalam. Dalam satu kenyataan, DBKL memaklumkan 5 anggota penguatkuasa DBKL melakukan pemeriksaan terhadap premis yang menjalankan perniagaan tanpa kebenaran di kawasan terbabit. Pemeriksaan di bangunan berkenaan mendapati 2 premis menjahit pakaian dikendalikan warga asing. Premis pertama dikendalikan 3 lelaki warga Somalia, manakala premis kedua dikendalikan seorang lelaki warga Yaman. Kesemua mereka adalah pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR. Kedua-dua premis berkenaan disita dan kes disiasat mengikut Seksyen 101-V Akta Kerajaan Tempatan 1976. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai perniagaan dijalankan warga asing tanpa kebenaran diminta menghubungi Pusat Panggilan Setempat DBKL di talian tertera atau ke pejabat cawangan DBKL berhampiran. Perlis bertegas mahu mempertahankan jenama mempelam harum manis sebagai hak milik eksklusif kerajaan negeri itu. Pengarah Persatuan Pengusaha Harum Manis Perlis, Datuk Hashim Subuh berkata, tiada pihak lain yang diizin menggunakan jenama itu meskipun mempelam berkenaan berbuah di tempat lain. Larangan penggunaan jenama harum manis itu bagi mengelak kekeliruan pengguna terhadap harum manis Perlis dengan produk mempelam yang sedang diusahakan di tempat lain. Nama harum manis secara rasmi disahkan sebagai hak milik eksklusif Kerajaan Perlis setelah pendaftaran jenama itu diluluskan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO pada tahun 2015. Cuma kita minta selepas ini kerajaan pastikan kalau dah nak sangat negeri lain pun nak kembangkan harum manis, kita nak kalau harum manis Perlis mesti dia namakan harum manis Perlis. Jangan yang negeri lain pun tumpang sama, kan? Beliau berkata demikian ketika ditemui di Pusat Pemasaran Harum Manis Famatani di Kangar. Katanya Kementerian Pertanian perlu mempunyai dasar yang jelas dalam melindungi kepentingan harum manis Perlis agar identitinya sebagai mangga premium dapat dikekalkan. Ketika ini terdapat kira-kira 3,000 pengusaha harum manis berstatus kebun di seluruh Perlis dengan keluasan 150 hektar. Sebelum ini, media melaporkan mempelam ini turut tumbuh subur di beberapa negeri termasuk Kedah, Terengganu dan Kelantan. Jualan dalam talian meningkat 5 kali ganda dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rezeki itu diperolehi seorang pengusaha bahulu tradisional dari Kuala Kangsar, Perak yang mengakui tidak menang tangan untuk memenuhi permintaan yang bertambah sehingga kini. Menurut Rokiah Kulub Jamaluddin, dia mengusahakan bahulu secara tradisional sejak 4 tahun lalu. Namun ketika itu hanya dijual di sekitar kampungnya. Jual kat luar ni lebih kurang 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun lah. Biasa jual ke mana? Biasa jual kat kampung-kampung je. Kampung-kampung tak banyak lah, macam kata 10 bekas pun susah. Kabaran PKP lalu ditempuhi bersama anak perempuannya dengan mempromosikan bahulu mereka di media sosial. Hasil jualan meningkat sehingga 5 kali ganda apabila tempahan diterima dari seluruh negara termasuk dari Sabah dan Sarawak. Proses membuat bahulu secara tradisional mengambil masa hampir 5 minit untuk dimasak di perkarangan rumahnya yang terletak di Kampung Guar Manuk. Setiap hari, Rukiah akan menggunakan 60 biji telur dan mampu menghasilkan 600 biji bahulu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Tinjauan serologi di beberapa masjid terpilih di Brunei bulan ini menemui 12 kes dengan antibodi COVID-19. Menurut Kementerian Kesihatan Negara itu semalam, penemuan awal ujian serologi mendapati 12 daripada 504 individu disahkan positif bagi virus itu.
Bagaimanapun, semua peserta positif termasuk ahli keluarga mereka yang menjalani ujian sampel disahkan negatif COVID-19 serta bebas daripada jangkitan virus itu. Tinjauan serologi juga disebut tinjauan antibody dilakukan dengan tujuan membantu mengenal pasti berapa ramai individu dijangkiti COVID-19 di sesebuah negara. Tinjauan serologi pusingan pertama Mei lalu di Brunei mendapati 6 kes positif daripada 527 individu yang disaring dan kesemua mereka disahkan negatif ketika ujian sampel. Ini menunjukkan kemungkinan mereka sudah dijangkiti virus namun tidak mempunyai jangkitan aktif, malah tidak menunjukkan sebarang gejala. Namun, Kementerian Kesihatan memaklumkan orang ramai tidak perlu bimbang terhadap individu yang didapati positif dalam tinjauan serologi itu. Brunei tidak melaporkan sebarang kes baru COVID-19 semalam dengan jumlah kes keseluruhan masih 141 kes dengan hari ke-51 berturut-turut tanpa kes baru. Tiada kes aktif yang dirawat di hospital dan seramai 138 pesakit sudah pulih di negara itu yang merekodkan 3 kematian disebabkan COVID-19. Leicester menjadi bandar pertama yang berdepan dengan perintah berkurung atau sekatan pergerakan berikutan peningkatan kes COVID-19. Bandar itu mencatatkan 658 kes dalam tempoh 2 minggu sehingga 16 Jun lalu yang dikaitkan dengan pekerja kilang makanan. Menurut pihak berkuasa, terdapat peningkatan jumlah kes dalam tempoh beberapa minggu lalu. Kerajaan Britain bersedia untuk melaksanakan semula sekatan pergerakan dalam tempoh beberapa hari di Leicester yang mempunyai populasi penduduk kira-kira 340,000 orang. Sebelum ini, Perdana Menteri UK Boris Johnson melonggarkan sekatan pada 4 Julai lalu walaupun bimbang gelombang kedua COVID-19 berlaku. Beberapa hari lalu, Britain menyaksikan ribuan orang tidak mengendahkan penjarakan sosial dengan kebanjiran orang ramai di pantai. Selain menganjurkan program hiburan jalanan, tidak ketinggalan peminat Liverpool turut berkumpul bagi meraihkan kemenangan pasukan itu dalam Liga Perdana baru-baru ini. Pakar kesihatan memberi amaran risiko sebenar COVID-19 kali kedua boleh dilihat pada musim sejuk. Setakat ini, lebih 43,500 orang mati akibat COVID-19 di Britain. Lebih 1/2 juta penduduk dunia terkorban akibat pandemik COVID-19 dengan 2/3 daripada mangsa direkodkan di Amerika Syarikat dan Eropah. Jumlah kematian rasmi akibat pandemik itu kini mencecah 504,078 orang daripada lebih 10.2 juta kes positif di seluruh dunia. Amerika menjadi negara paling teruk terkesan dengan lebih 128,000 kematian, diikuti Brazil 57,658 kematian dan United Kingdom 43,550 kematian. Data dikumpul daripada pihak berkuasa negara dan WHO itu bagaimanapun dipercayai hanya mewakili sebahagian daripada jumlah kes sebenar berikutan kebanyakan negara hanya menguji kes bergejala dan serius. Yaman menggesa puak pemisah di negara itu untuk kembali menghormati perjanjian damai dengan Riyadh yang dimeterai November lalu. Menurut Presidennya Abed Rabbo Mansur Hadi, ancaman pemberontak terhadap Arab Saudi serta Emirat Arab Bersatu dibimbangi akan membawa konflik yang lebih buruk. Puak Houthi yang didakwa didokong Iran telah melancarkan beberapa serangan terhadap kedua-dua negara hingga menimbulkan keresahan terhadap gabungan negara-negara Arab. Perjanjian Riyadh yang dimeterai tahun lalu antara pihak pemisah yang menguasai beberapa bahagian di Yaman. Dan tentera kerajaan antaranya meminta pihak pemberontak melucutkan senjata dan berdamai. Ia sebahagian daripada inisiatif keamanan untuk menamatkan konflik selama 5 tahun di Yaman. Abed Rabbo berkata pelanggaran perjanjian itu dikhawatiri akan menyebabkan negara kuasa besar akan masuk campur atas konflik yang berlaku. Arab Saudi yang diketahui disokong Amerika Syarikat telah memberi amaran untuk memantau lebih dekat terhadap situasi yang berlaku di rantau itu. Serangan terbaru dilancarkan pihak Houthi sejak beberapa minggu lalu turut dikutuk Malaysia. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sekian buat waktu ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan untuk dikongsi, email kami ke news@tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Hawa Rizwana. Assalamualaikum dan salam hormat.